So nak cari konti dia kan. Dekat mana konti dia? Dah lama sangat Azman tak datang sini. Mungkin dah 2 tahun, 3 tahun maybe. So banyak sangat perubahan dekat RTM dari segi bangunan dia. So nak pergi mana ni? Mana jalan ni? Okey, sekarang kita dah sampai konti. So kita tengok, kita cari konti dekat mana. Sebab konti banyak kat dalam ni. Okay? Interview dulu. Pukul 9. Dengan Sonic? Ya betul. Sonic datang dulu. Ya. Ya. Apa sihat? Ya, alhamdulillah. Hai. Ya, Sonic. Cantiknya. Banyak betul. Kita cemburu kita masuk. Kopi mana? Belum sampai lagi, lagi on the way. Kita yang awal. Oh ya. Kita yang awal. You tu rambut betul ke? Aku nak tarik ke? Kita tarik tau. Masuk sini dulu. Alright. So kita tunggu dekat mana bang? Sini? Masuk sini. Sana ni? Okey. Duduk. Duduk dulu Kita duduk sekarang. Okey guys, so kita dah sampai. Dan Allah pun mudahkan urusan kita hari ni. Sampai-sampai je jumpa dengan abang DJ Sonic. So dia tengah set up. Dia baru je sampai, Hazman pun baru sampai. So dia bagi kita orang untuk rehat dekat bilik menunggu ni. Sementara kita tengok dia tengah set up konti dia. Kesihatan, perubatan dan lain-lain tujuan kebajikan demi kepentingan masyarakat Malaysia yang memerlukannya tanpa mengira bangsa, kaum dan agama. Selain itu, ia juga melaksanakan program yang dapat melahirkan masyarakat penyayang di samping memupuk semangat sukarelawan dalam kalangan rakyat. Penyayang juga berhasrat memberi kegembiraan dan keriangan kepada rakyat yang kurang bernasib baik. Sesungguhnya Okay guys, so kepada korang yang tertanya-tanya apa yang Azman buat dekat National FM ni, Azman akan mempromosikan lagu berjudul Aura, di mana banyak benda yang Azman akan ceritakan dekat dalam slot ni nanti. So korang stay tune, kena dengar. Okay, National FM bersama dengan DJ Sonic kita. Ya, saya. Jadi anda boleh juga dengarkan sekarang ni live juga di Facebook Nasional FM. Jadi siapa-siapa tak sempat dan boleh tengok semula nanti di Facebook. Sekarang ni pun kita tengah live ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak-banyak untuk anda yang terus saja bersama-sama dengan kami. Nama saya S to the O to the N to the I to the C Sonic Hussein. Pastinya kembali lagi untuk terus saja bersama-sama dengan anda. Ia bermula 9.15 hinggalah ke pukul 10 malam. Jadi seperti biasa, counter artis. Ya, kita bawakan istimewa bersama dengan anda, seorang artis yang sangat luar biasa. Ya, sangat hebat orangnya, yang pastinya akan tampil terus saja bersama-sama dengan Sonic. Jadi kepada anda yang terus saja menonton kami live di Facebook, terima kasih banyak-banyak untuk anda juga. Pastinya ada soalan anda boleh ajukan terus kepada kami. Baik, saya bersama dengan Hazman Al-Idrus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam bang. Ya, saya. Ya Allah, akhirnya kita di sini di konti Nasional FM ni. Alhamdulillah. Alhamdulillah Sihat Sihat, alhamdulillah. Dah makan dah? Dah makan dah nasi lemak tadi. Nasi lemak Okey, baik. Jadi seperti biasa, Hazman bersama dengan saya. Dan juga mungkin yang pertamanya boleh kongsikan dahulu media sosialnya, Twitternya ke Instagramnya, Facebooknya, untuk pendengar Nasional FM nak tengok siapa bersama dengan Sonic ni. Okay, so kepada anda semua, anda boleh layari saya punya Instagram, Ya. Hazman Al-Idrus.
ataupun Hi underscore production. Oh, hai. Okey, baik. Jadi di situlah mereka boleh mengetahui Hazman Al-Idrus Ya, ni. betul. Dan juga boleh Ah, ah. pergi dekat channel YouTube saya, Wow. Hazman Al-Idrus, Ah, ah. ataupun Facebook Hazman Al-Idrus. Betul ya. Jadi seperti biasa kepada anda yang terus saja menonton kami, hai, selamat menonton diucapkan untuk anda. Baik, Hazman, mungkin perkenalkan diri anda dahulu bagi mereka yang mungkin pertama kali mendengar vokal ini di Nasional FM ni. Okey, Ah, nama ah. saya Hazman Al-Idrus. Nama penuh Syed Muhammad Wow. Hazman. Okey, Yusof. Syed. Okey, so berasal daripada Terengganu. Berumur nak kena bagi tahu. Daripada Hazman dah, kalau Hazman rasa berapa? 24? 24. Betul. 24 alhamdulillah kan. Dah 33 sekarang. 33, ya. 33 sudah berumah tangga. Sudah berumah tangga, ya. Baru saja setahun. Alhamdulillah sebelum Ah, ah. PKP. Sebelum PKP lah, ya. Ngam-ngam sebelum PKP. Jadi kehidupan setelah berumah tangga ni macam mana, Hazman? kehidupan berumah tangga ni sangat best sebenarnya. Tambah pula bila dah PKP, so banyaklah benda yang kita banyak kongsikan bersama. Ya, betul. Daripada kita tak tahu dia tak boleh masak, tiba-tiba boleh masak, macam tu. Itulah dia auranya yang muncul ketika itulah. Okey, baik Hazman, pastinya bagi mereka yang mengikuti perkembangan industri kita, Hazman ni pernah mewakili negara kita pada tahun 2015. Di salah satu pertandingan di Indonesia, betul? Betul. Mungkin boleh ceritakan kepada kami perjalanan Hazman sendiri. Okey, pada tahun 2015, akhir tahun tu, saya memasuki program di Akademi Asia yang berlangsung di Indonesia. Di mana pada masa tu kita ada 4 buah negara mewakili masing-masing 4 orang setiap negara. 5 orang setiap negara. So jadi total 20 orang. So dekat program tu kita di apa orang cakap, pertandingan menyanyi tau. Reality show. Tapi dia punya reality show tu sangat lama. Berapa jam? Dia punya live tu 12 jam. Daripada pukul 6 sampai pukul 12. 6 petang sampai ke pukul 12 pagi. 12 tengah malam lah. Tengah malam macam ni. Ya Allah. Betul. Sebab apa? Sebab setiap kontestan yang masuk tu, dia punya komen tu sampai 1 jam. 1 jam untuk seorang penyanyi, seorang peserta penyanyi je. dan seorang komentar tu dia bagi lebih kurang 45 minit. Wow. Dia punya komen. So ada 8 orang komentar kat depan tu. So yang tu yang buatkan benda tu jadi lama. Ya, betul. Tapi alhamdulillah masa tu Hazman daripada 20 orang tu Hazman dapat top 10. Top 10. Wow. So masa tu dah terkeluar kat situ. Lepas terkeluar kat situ banyak cerita di kat sini. Betul. Di situ je bermulalah di situ perjalanan Hazman itu sendiri. Untuk karier lakonan masa tu. Masa tu Hazman dah menyanyi. Di waktu tu. So lepas pada tu lah Hazman dapat tawaran lakonan daripada pihak TV sana, Indonesia. So dia bagi Hazman 2 watak utama dalam 2 telemovie. Alhamdulillah. Lepas pada terkeluar tu Hazman ingat dah macam tak ada apa dah kan, habis kat situ lah kan. Rupanya masih lagi ada perjalanan baru, iaitu dalam karier lakonan. So sampai sekarang lah Hazman bawa karier tu dekat Malaysia pula. Jadi untuk makluman semua yang terus saja bersama kami, Hazman ni sangat popular, sangat dikenali di negara seberang Indonesia. Dan pastinya kalau kita tengok perjalanan seninya, Hazman terus berhenti seketika untuk menjadi seorang penyanyi dan fokus sebagai pelakon. Kenapa tu Hazman? Mulanya memang penyanyi. Ya, betul. Dia masa lepas pada 2015 tu, awal 2016 Hazman balik ke Malaysia. So Hazman fokus untuk buka karier baru, haluan baru, iaitu lakonan. Jadi masa 1 tahun pertama tu 2016 tu Hazman banyak apa orang cakap, cari masa untuk berlatih lakonan macam mana. So pergi ke kelas lakonan dengan cikgu-cikgu dan juga pergi casting dan buat persiapan untuk menjadi seorang pelakon lah. Jadi di waktu tu Hazman memang busy. Ada lagu untuk cuba untuk nak keluarkan, tapi rasa macam tak sempat. Maknanya lebih fokus kepada lakonan ketika itu dah. Lepas tu di waktu 2017 Hazman dah siap satu rangka lagu, iaitu lagu Aura ni lah. Inilah lagunya. Ini lagu 2017. 2017. So Hazman simpan lagu ni sampai ke tahun 2019, akhir tahun 2018. Masa tu Hazman buat betul-betul, maknanya rangka lagu tu daripada 2017. So
Masuk Lama. masuk 2019 Azman buat dia punya intro, dia punya chorus sampai ke melodi, sampai semua dah boleh siap. Wow. Baik, itu antara hasil terbaru Hazman bersama kita, itu Aura. Kejap lagi nanti kita akan bercakap tentang Aura. Jadi apapun kepada semua yang terus saja menonton kami, terima kasih banyak-banyak untuk semuanya. Baiklah, jom kita berehat seketika. Kita dengarkan terus lagu ini, Pita Hati dan juga Ito Blues Gang, Khatulistiwa istimewa untuk anda. Inilah dia, Counter Artist, hanya di Nasional Malam. Abang 2017 lagu ni. lagu Aura ni. Aura ni saya dah rangkakan dia punya lirik. So saya dah tahu dah saya nak letak apa dalam lirik tu. Cuma saya tak sempat nak buat. Aura ni tiba-tiba namanya Aura. Macam mana tu tiba-tiba munculnya? Okay, so lagu dia muncul sebelum tu memang tak ada title Aura lagi. Tak ada lagi tajuknya, Dia tak ada. cuma rangka dia. Baik. So Azman carilah cara untuk dapatkan lagu ni, macam mana nak siapkan. Azman pergi ke tempat salah satu tempat ni jadi Janda Baik. Wow. Dekat rumah tok saudara kat sana. So Azman bertapa dekat sana daripada siang sampai ke tengah malam. Jadi di situlah ilhamnya muncul. Di situ banyak ilham dia muncul. Okey, sangat banyak, daripada lagu, daripada lirik, daripada rentak dia semua ada. So nak dipendekkan cerita, lepas tepat pukul 12 tengah malam ni, malam tu. So Hazman dapat rasa macam dah banyak masuk tau. Dia punya input dia. Hazman rekod sampai satu masa rasa macam tak sedap hati lah. Rasa aura kat situ lain macam. Wow. So lepas tu Hazman pun siap-siap bungkus semua barang, balik. Turun ke KL. So masa dalam perjalanan tu lah Hazman bercakap lagi pasal apa yang berlaku dekat suasana atas tu, dekat tepi sungai ni. Apa yang berlaku yang kami perlu tahu juga ni Hazman? Dekat situ dia bila suasana tu dia ada sungai tau dekat tepi rumah tu. So sungai tu daripada tempat yang daripada jauh dah gelap, kita boleh nampak sampai ke hujung sana. Tapi dia macam banyaklah bunyi-bunyi yang orang cakap bunyi tengah malam. So dekat situ rasa macam seram sejuk lah. Tapi Azman ni pula jenis banyak berfikir yang orang cakap. Yelah, orang berseni ni dia memang begitu. Orang yang kreatif ni dia memang begitu. Kita jadi fikir benda yang bukan-bukan tau. Sebenarnya tak ada apa pun kat situ. Lepas tu bila balik tu rasa macam lagu ni sesuai lah kita letak Aura. Tapi Aura tu maknanya tajuk dengan keadaan perasaan tu dekat tempat tu, itu cuma asbab dia. Aura yang sebenarnya ada dekat dalam lagu tu. Dan kalau nak tahu maksud dia macam mana, okey, lagu ni dia menceritakan tentang seorang kekasih yang telah tiada. Nama-nama dia tetap disebut-sebut bagi setiap orang yang mengenali diri dia. So setiap percakapan dia, apa lagi dia punya tata bahasa dia, dia punya kelakuan dia, adab dia, ilmu dia, nasihat dia masih orang cakap orang ikut sampai ke sekarang. Dan tak ada orang masih segar lagi, masih maksudnya segar. Dan tak ada siapa pun yang boleh menandinginya. Itulah Aura. Jadi macam mana tiba-tiba idea itu muncul? Ianya secara kebetulan ataupun memang dah plan dah, saya nak buat lagu sebegini, saya dah buat sebegini? Okay, so untuk bagi Hazman sendiri, lagu ni memang Hazman dah mentionkan untuk siapa lagu Aura ni. Dalam lagu tu, dalam baik-baik lagu tu, dalam setiap susunan muzik tu memang Hazman dah bagi tahu dekat siapa yang Hazman tujukan lagu ni. Tapi lagu ni boleh diadaptkan untuk macam-macam jenis orang. Sebab kehidupan orang ni berbeza setiap orang. So boleh jadi kekasih dia ni antara cikgu yang dikasihi kepada anak murid dia, antara seorang anak kepada keluarga dia, antara seorang pekerja dengan bos dia. So apa yang baik, apa yang nasihat, apa kelakuan yang boleh menjadi manfaat untuk orang yang disuka tu, itulah Aura dia. Okey, baik, sambil kita bercakap ni, kita dengar sedikit bait-bait muziknya dan juga liriknya. Macam mana liriknya pula ni Hazman? Lirik dia ni untuk Hazman sendiri. Okey, dalam lirik dia ni Hazman terapkan daripada genre rock balada. So dia sebab dalam lagu tu sendiri Hazman meluahkan untuk kekasih yang Hazman tuju ni. So Hazman meluahkan sendiri
dalam setiap lagu tu Hazman lebih suka pakai maksud-maksud yang orang cakap tersirat. Bukannya kita macam cakap directly. Maknanya kita cakap tu berkias-kias, berbunga-bunga. Berkias. So dekat situ Hazman bagi tahu yang Hazman daripada macam ni jadi keadaan yang macam ni. Bila Hazman tahu yang kekasih tu dia bersifat macam ni. So dia mengubah Hazman menjadi seorang yang positif. Wow. Dalam lagu tu. Wow, sangat mendalam perjalanan. Dan sangat mendalam. Untuk lagu Aura Ya, betul. disebabkan faktor itu Hazman muncul secara solo. Betul. Untuk menghasilkannya. Betul. Lirik segala-galanya Hazman sendiri. Segala-galanya. Daripada A sampai Z. Sampai noktah semua. Macam mana tiba-tiba ada kekuatan sebegitu ni Hazman? Salah satunya datang tu semangat yang mendorong tu datang daripada isteri juga. So isteri tu dia cakap cuba kita buat lagu ni and push juga macam mana pun, siapkan juga. So yang tu membuatkan Hazman rasa macam okey, baik, kita akan buat. Sebab dia cakap ni you kena fokus sebab ni adalah you punya first baby. So you nak kena bondkan dia dengan perfect. So you kena buat tu benda tu semua sendiri. So itu yang buatkan Hazman rasa macam okey, kita cuba. Kita cuba. Wow. Macam tu. Okey, baik, kejap dia lagi nanti banyak lagi soalan yang pastinya saya akan ajukan untuk Hazman. Jadi apa kata kita dengarkan terus lagu ini, lagu Hazman dahulu iaitu Sendiri. Jadi istimewa untuk semuanya. Jadi inilah dia Nasional FM. Hebatnya. Dah lama tak dengar lagu ni. Lama. Sempurna kata-kata dari hati, termenung diriku terbang menjauh. Bella, terima kasih banyak-banyak untuk anda yang terus saja bersama dengan kami. Waktu sekarang dah pukul 9.35 malam ya. Baik, apabila kita bercakap tentang isteri tadi, pastinya isteri antara kekuatan juga untuk Hazman. Betul. Isteri ada di sini pastinya. Orang yang cantik, Tias. Jadi ada tak sesuatu yang Hazman ingin katakan kepada Tias? Yang saya percaya antara kekuatan Hazman untuk terus bergerak dalam industri setelah 6 tahun menghilang sebagai seorang penyanyi. Okey. So saya nak bagi tahu dekat isteri saya yang berada dekat sebelah saya ni, terima kasih sayang sebab tanpa you I takkan sampai ke tahap macam ni. I sebenarnya seorang yang tak ada apa-apa pun sebelum ni. Tapi bila munculnya you bagi dekat I semangat, you bagi dekat I harapan, yang di mana harapan tu I tak percaya yang you boleh buat benda tu. Tapi bila satu masa tu benda tu menjadi, itu membuatkan saya rasa macam okey, kita kena go on dengan benda ni. So lepas pada tu, satu persatu setiap rancangan dia, setiap aturan yang dia buat, alhamdulillah menjadi. Sampailah tahap saya rasa macam dah tak boleh dah ni jadi manager saja ni. Kahwin je lah. Jadi berapa lama dah mengenali Tias ni sebenarnya? So saya kenal dia awal 2016. 11 hari bulan Januari. Wow. Okay, ingat. 16 hari bulan Januari. So di waktu tu saya baru je balik daripada Indonesia. So saya pergi ke satu program, satu event ni daripada sponsor saya. Dia buat event. So dia pun ada dekat situ. Tapi waktu tu saya tak kenal dia. Saya tak kenal dia. Dan saya cuba untuk mendekati diri dia ni. Tapi dia memang sangat suka berjauhan dengan orang lah. Jadi lepas pada tu orang cakap biasalah, bila kita dah ada kemahuan di situ ada jalan. Betul ya? So saya cuba untuk mendekati dia. Alhamdulillah dapat berkenalan dengan dia, bertukar-tukar pengalaman. Masa itulah dia dapat tahu yang saya pernah berlakon dekat Indonesia. Di waktu itu dia cuba nak tengok saya punya telemovie tu yang saya berlakon tu macam mana. So dia cakap, you, I rasa you boleh berlakon lah. Dia cuba cakap macam tu. So saya cakap, betul ke? Betul, tapi first you kena grow. Benda ni yang makan masa. Dia cakap, mungkin 6 bulan paling awal, mungkin setahun paling lambat. Dia cakap, so tak apa, kita cuba apa yang dia buat. So kita just go on. Di waktu yang sama tu saya still ada menyanyi juga. So dalam waktu tu lah apa orang cakap, kita banyaklah bertukar pendapat kan. So masa tu perkenalan pun jadi rapat.
satu persatu rancangan dia buat tu Perjalanan tu lancar. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Okey, Tias pastinya bersama dengan kami Tias ya. Okey Tias, husband, suami ada di sini Tias. Ini seperti biasa apabila tetamu kita datang ni, Tias, apa yang Tias ingin katakan yang mungkin sebelum ini Tias tak pernah bagi tahu kepada Hazman, ya? Mungkin ada sesuatu yang Tias ingin katakan Macam lari konsep ni. ya kepada suami tercinta ni Tias. Assalamualaikum semua. Okey Tias. Tiba ada orang sebelah. Okey, saya Tias Al-Farid. Saya merupakan pengurus kepada Hazman Al-Idros dan juga isteri. Alhamdulillah. Okey, jadi saya tak ada banyak lah nak katakan, cuma saya cakap saya nak bagi tahu dekat Hazman yang ada kat sebelah ni. Saya. Saya memang percaya pada dia dan dia harus percaya dengan diri dia sendiri dan berani untuk berhadapan dengan segala risiko yang akan datang, dan berani untuk orang kata pergi lebih jauh lagi, insya-Allah. Itu je. Pendek dan padat. Wow. Jadi itulah dia kata-kata seorang isteri yang terus memberikan semangat untuk Azman ya. Tiba-tiba jadi romantis. Ya betul. Hazman, untuk Aura ni sendiri Hazman, apa yang Hazman ingin berikan kepada semua dalam industri kita? Okey, dengan lagu Aura ni yang pertama untuk saya mengharapkan setiap apa je yang saya buat hari-hari dengan dalam kerjaya saya juga daripada segi nyanyian dan juga lakonan dapat memberi aura yang positif untuk saya sendiri. Dan juga saya mengharapkan dapat memikat hati pendengar-pendengar muzik tanah air dengan lagu ni, dan mungkin diorang boleh sesuaikan lagu Aura ni dengan cara hidup diorang, sebab lagu ni sangat bermakna, sebab dia memberi maksud yang mendalam. Kalau kita mendengar sambil kita susun, kita tengok lirik dia tu, boleh tahu yang lagu Aura ni adalah lagu yang ditujukan kepada orang yang kita idolakan. Siapa yang kita idolakan, lagu Aura ni untuk orang tu, macam tu lah. Wow. Jadi itulah dia hebatnya Aura yang kita bawakan istimewa bersama dengan anda. Satu ketika dahulu Azman pernah masuk ke dalam industri kita tapi ditolak ketika itu, betul? Disebabkan follower tak naik, follower tak banyak, followernya ramai di Indonesia. Betul. Dan apa yang Hazman rasa ketika itu? Saya sebenarnya kalau rasa kecil hati tu memang ada sebenarnya. Yalah, sebab kita cuba untuk mencari rezeki lakonan dalam tempat lahir kita sendiri di Malaysia, tapi bila ditolak dengan alasan tidak mempunyai followers yang ramai, dan followers pula bukannya datang base daripada Malaysia. So itu sedikit sebanyak mengguriskan hati sebenarnya. Tapi sebenarnya itu adalah satu semangat juga. Kalau saya fikir kepada cara yang positif, itu adalah satu semangat untuk membakar saya. Betul. Membuatkan saya rasa macam okey, kita dia cakap kita macam ni, kita boleh cuba buat yang terbaik kita. Sebab bagi Hazman sendiri, kalau macam dalam lakonan nyanyian, dia bukannya, memang betul daripada segi followers tu memainkan peranan penting juga. Betul. Tapi hasil kualiti karya tu juga, peranan dia datang daripada orang tu sendiri, bukannya followers semata. Maknanya followers tu untuk support orang tu naik benda tu. So Azman tak kecil hati dengan pihak-pihak yang orang cakap nak pilih followers kan, nak followers yang datang daripada Malaysia. Tak apa, tak ada masalah, sebab itu dia orang punya cara permintaan dia orang. So Azman tak boleh tolak, sebab memang itu datang daripada produk dia. So dia nak macam tu, so tak apa, tak ada masalah. Sebab dalam lakonan dan juga nyanyian ada banyak lagi pihak lain yang boleh memberi peluang untuk Azman. So Azman cuba dekat tempat-tempat yang tak berkira dengan followers ni, macam tu. Alhamdulillah untuk Alhamdulillah. tahun 2021 Alhamdulillah dengan sesuatu yang sangat luar biasa auranya. Baik, kita akan berehat seketika. Jadi kita akan terus saja kembali lagi selepas ini. Apa kata, jom kita dengarkan dahulu lagu ini, Memandangmu, istimewa untuk semuanya. Waktu sekarang dah pukul 9.42 minit malam. banyak
banyak topik-topik yang tanpa diduga. PC kat sebelah. dia dah Google dah. Ada study dah you punya YouTube ke, you punya apa konten ke. Baguslah you berdua ni. Sebenarnya banyak daripada kelemahan saya, dia yang banyak tampal. Kelemahan part dia, saya yang tampal. Perfect. Perfect. Bagi saya dengan dia memanglah kita selalu juga bergaduh daripada segi career lah. Macam you side kan, you Sarifah ni. Kebetulan. Saya tak ada, apabila saya tengok yang nama yang datang malam ni, saya kata dia beradik. Tapi saya ingat sebab side Sarifah. Baiklah, itulah dia yang pastinya terus saja bersama-sama dengan anda. Sesuatu yang tidak diduga sebenarnya, ya. Pastinya telah pun bersama-sama dengan saya. Rupanya Tias ini adalah rakan saya. Ya Allah. Pakai mask Ya, dulu nama saya tak boleh pakai mask sebab saya masih lagi speechless kan ni. Rupanya inilah Syasha dulu. Ya Allah, rakan saya dahulu pernah menyertai pertandingan Bilik Kasih RTM. Ya Allah, sebab berat saya bertemu dengan rakan saya. Okey, baik. Inilah dia auranya Hazman. Apabila lagu ni muncul, itulah saya kata Dia membawa aura yang positif. Betul-betul ya. Okey, baik. Saya tak boleh cakap sebab saya juga terkejut di sini. Rupanya isteri kepada Hazman adalah rakan saya. Ya Allah. Okey, baik. Okey, Hazman. Macam mana dengan klip video sebagainya perancangan? Okey, Hazman. So, klip video. Okay, untuk aura ni, konsepnya dah ada. Ya. Memang kita dah plan daripada awal dulu masa lagu ni dah siap buat. So, kita dah fikir konsep dia. Memang sebenarnya konsep tu bertukar-tukar tau. Bukan bertukar, dia macam ni belum finalize lagi lah. Kita buat macam ni sikit, so sekarang kita dah tahu dah macam mana kita nak buat. Betul. So cuma waktunya yang belum, orang cakap belum sesuai untuk kita nak buat video klip ni sebab kekangan masa. Sebab sekarang ni saya jadual padat diisi dengan karier lakonan. Betul. Jadi saya kena cari waktu yang betul-betul sesuai untuk saya fokus buat video klip untuk lagu Aura ni. Jadi berkemungkinan bila agaknya? Mungkin Saya hilang fokus ni. Okey. Berkemungkinannya tu bila, Hazman? Mungkin awal tahun 2022 ataupun pertengahan tahun. Dia terpulang lah. Tengok keadaan macam mana. Sebab sekarang ni saya masih lagi tengah menyusun jadual-jadual saya. Wow. Maknanya sebab saya ada perancangan lain juga. Betul. Bukan daripada karier saja, tapi ada lagi perancangan lain yang saya memang dah setkan pada beberapa bulan yang lepas, beberapa tahun lepas. Saya memang plan saya tu masih berjalan. Dan saya berharap masa yang sesuai tu akan ada lah dalam waktu yang terdekat ni. InsyaAllah macam tu. Dan juga ya, apabila munculnya Aura ni dengan lagu yang dicipta sepenuhnya oleh Hazman, kemudian muncul pula production sendiri. Itu macam mana tiba-tiba perancangan muncul dengan high production. Macam mana tu, Hazman? Okey, high production ni dia sebenarnya nama saya sendiri, Hazman Al-Idrus. So dia jadilah high. So saya buat production ni disebabkan untuk mengurus saya punya career dalam bentuk yang profesional. So kalau kalau sebelum saya ada high production ni, bila urusan-urusan yang berkenaan dengan career saya memang agak, orang cakap, kelam kabut sikit lah. Kan? Macam kita banyak filing yang bercampur aduk dengan tugas-tugas hal-hal kita. So bila ada production ni, kita dapat manage satu haluan yang betul, maknanya daripada career, lakonan, nyanyian macam mana. So kita ada plan, kita ada meeting, kita ada semua benda tu. Kita ada rancangan kita, rangka setiap tahun. Kita ada buat meeting tau, walaupun berdua. Suami isteri, kita buat meeting bukan dekat rumah, kita pergi kat kedai. Tapi bergaduh jugalah. Bergaduh juga. Tapi dekat kedai tu kita bincang. Kita bincang, tengok kita bincang apa plan kita, apa yang kita dah ada achieve, apa yang kita nak buat nanti. So itulah perancangan. Bila ada company sendiri ni,
benda ni dia jadi makin tersusun. So tambah pula dengan tim kita daripada, kalau macam Tias ni dia manager. Syasha. Ya, Syasha. So dia manager. So ada tim lain yang untuk menguruskan perjalanan karier tu macam mana. So dia yang akan membawa tim tu macam mana dia nak. Alhamdulillah ya. Maknanya sekarang ni Hazman sudah ada landasan yang betul. Alhamdulillah. Setelah 6 tahun menghilang, dan inilah dia landasannya selepas kita 20 bulan dengan COVID-nya, dan ini adalah perancangan sangat jelas ya untuk Hazman ya. Okey, baik Hazman, waktu sekarang dah pun 9.50. Mungkin ada sesuatu yang Hazman ingin katakan kepada mereka yang mengikuti perkembangan Hazman daripada dulu sampailah ke malam ini. Okey, daripada dulu sampai sekarang, kepada pendengar-pendengar National FM, mungkin ada yang mengikuti saya daripada mula saya dalam industri nyanyian pada tahun 2013. Saya sedar semua tu. Saya tengok setiap gerak-geri orang yang mengikuti saya ni. Maknanya saya tahu yang saya baca kadang-kadang komen dia daripada bila dia follow saya. So saya sedar, saya ucapkan terima kasih sangat kepada anda semua yang mengikuti saya daripada dulu sampai ke sekarang, dan saya amat bersyukur sebab mungkin daripada doa-doa kalian juga yang membuatkan saya dapat berjaya sampai ke tahap ini. Dan saya mengharapkan untuk lagu Aura saya ni diterima ramai oleh semua orang. Dan memang kita ada peminat-peminat lagu yang tersendiri. Betul. Tapi saya mengharapkan lagu saya ni memang dipandang orang cakap positif lah. Sebab kita jangan fikir yang mana dia punya video klip. Ada setengah orang dia nak tengok video klip. Kita jangan fikir dulu video klip letak tepi. Kita fikir dengar dulu lagu ni, lagu Aura ni, tengok dia punya susunan lirik, tengok dia punya susunan maksud ayat tu sendiri. Memang orang cakap ada banyak maksud yang mendalam yang mungkin ada kaitan. Ada kaitan dengan kehidupan kita dalam kehidupan kita. Okey, baik Aura. Tias, kali pertama awak dengar ni Aura ni, apa awak rasa? Tias. Saya tutup. Okey, saya sebenarnya masa dia buat lagu tu dekat Janda Baik, saya berada dekat situ. Jadi suasana dekat situ bila dah waktu malam yang macam seram-seram tu, ada dibawakan kat dalam awal-awal, tak adalah seram sangat, maksudnya misteri gitu. Dia punya mistik gitu. Dia bukan mistik, dia macam apa ni, macam nak bawakan korang ke tempat yang kita buat lagu tu. Jadi muzik yang awal-awal tu je, macam dia punya intro dia tu. Intro muzik tu. Jadi masa tu saya cakap okey, tapi nampaklah dia bekerja keras sebab ni first karya sulung dia kan, first baby first baby dia. Jadi saya dengar okey, boleh tahan, maknanya ada maksud-maksud, bukanlah orang kata terlalu direct dia punya lirik-lirik tu. Tapi alhamdulillah saya rasa dia punya proses tu banyak tau, maksudnya dia rasa tak okey, dia buat lagi. Dan akhirnya alhamdulillah, setelah, sebab ni semua hasil sentuhan sendiri kan, sendiri dan diterbitkan sendiri. Memang orang kata banyak benda nak belajar daripada distributor dan banyaklah. Orang kata alhamdulillah akhirnya karya Aura ini dihasilkan dengan baiklah, dan harap dapat memikat semua pendengar-pendengar dan peminat muzik tanah air. InsyaAllah. Itulah dia bekas DJ kita, baik. Alamak. Okey, baik. Terima kasih Tias. Dulu dia DJ juga tau, dia pelakon. Okey. Dan hari ini dia adalah isteri kepada Hazman. Dan juga manager. Baik, Hazman, yang terakhirnya, kata-kata untuk semua sekali lagi. Kita bagikan peluang untuk Hazman. Okey, kepada semua pendengar-pendengar National FM, jangan lupa untuk follow Instagram saya Hazman Ali Drus, dan juga _production underscore production. So boleh dengar lagu Hazman, lagu Aura di YouTube Hazman Ali Drus. Dan juga korang mungkin boleh tengok dalam tu ada banyaklah behind the scene daripada
segi lakonan macam mana. So kita juga membawa penonton tu untuk melihat sendiri betapa susahnya kita dekat di sebalik tabir tu, dekat set tu. Bukannya apa yang orang lihat dekat TV tu adalah benda yang dah siap, tapi di sebalik tu banyak benda yang orang cakap terjadi sebenarnya. So jangan lupa juga untuk follow Facebook Hazman Idrus, dan saya mengharapkan sekali lagi saya berharap lagu Aura ini dapat diterima ramai dan mendapat tempat dekat semua hati pendengar-pendengar ni dekat National FM dan juga di luar sana. Jadi terima kasih kepada Hazman Al-Idrus yang pasti bercakap tentang Aura. Tias, terima kasih banyak-banyak. Dan juga pastinya rakan-rakan kita yang mendengar kami di Brunei Darussalam, Singapura. Jadi jangan lupa juga untuk terus saja request lagu ini di Nasional FM sentiasa di hati. Saya doakan agar Hazman akan terus berjaya dan terus berkarya, sebab karya yang anda hasil Aura ni sangat luar biasa. Saya dah dengar dah semalaman dan Aura itu dapat dalam diri saya, alhamdulillah. Saya mengucapkan terima kasih dekat RTM dan juga National FM juga DJ Sonic kerana memberi saya peluang untuk saya mempromosikan lagu saya dekat sini. Ya, betul deh. Okey, baik, seperti biasa untuk kita akhiri pertemuan, kita dengarkan terus Aura Hazman Al-Idrus, istimewa untuk semuanya. Dan pastinya selepas ni tepat jam 10 malam berita akan kita udarakan dari Wisma Berita Angkasa Puri Kuala Lumpur, dan Khalif akan terus menemani anda. Hazman, bye bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, Khalif. Ya Allah, Khalif. Oh my god. Oh my god. Kita tadi kawan I. Oh my god, seperti pakai emas. Pakai emas. Cuma di DJ era dulu, ya Allah, macam oh my god. Dia tak bosan nak cakap. Selalu DJ Sonic dia buat research. Sebenarnya I buat tadi kan, ini macam kawan I nak buat bapak dia pun tak pasti, okey. I tunggu je lah I datang. Tapi pakai emas, tak betul. Alah, takkan si kelit kan? Dia dah tu kan, I ni Tias nama, Tias. Aku rebrand tadi. Ya, rebranding pula. Okey, dah tu I macam okey bukan, maknanya bukan. Tadi bawa I tanya, I macam kawan I nama ni. Rupanya memang dia. Ya Allah. Sekejap. Aku kata mati. Allah, nanti kita nampak pula dia tengah sibuk, tak naklah ganggu kan. Dia tengah busy-busy macam okeylah tak apa, nanti dah habis sebelum kita. Saya ni tak ingat I ke kan. You waktu you mas datang, oh my god, I memang kalau kopi tahu tadi memang sebenarnya kopi pun tak tahu tau. Tapi tadi dia cakap Abang Digun kan interview Azman, Abang Digun dia bagi tahu. Lah ya ke cakap. Kita sekarang low profile, kita behind. You, I dapat detect you is apabila you bercakap. Waktu tu I kata sini. Macam mana cara dia bercakap? Pandai pula dia ni bercakap dalam punya. Waktu tu I dah rasa memang betul lah dia nak. I tak macam takut pula. Kan I kata ini suami dia kan tentang okey lah, I macam tu. Terus I tak pakai mask, dia biar je. Nah, tadi aku datang pakai mask. Ya, memanglah sebab kita takkan assume itu you tau. Sebab kita belakang behind the stage sekarang, kita tak apa kata ke depan. Kita tapi belakang. waktu you, ya Allah, waktu itu tu saya bukan mesti somebody. Sebab dia image tu I kata. Oh my god. Memang I pula terkejut. I nak surprise kan mereka dua. I pula yang kena surprise. Sekarang kita di belakang tabir. Ya Allah, I pun nanti tak fokus last sebab Ada kamera je. La ilaha illallah. Aku daripada tadi tak tahu ada kamera. Ada kamera. Kita buat live juga dekat apps. Diorang live, kita pun kita live juga. Live di belakang. Kita recording. Live di belakang.
So pertemuan Ini adalah seorang pengacara, MC, DJ yang hebat. Tak adalah. Hebat. hebat lah, dah lama ni. Daripada kita pilih kasih dia dah Dia dah ada. Bayangkan. Dia datang tau. Allah, serius. Dia shuttle ni geng-geng lah ni. Kemudian you menjadi pengacara, DJ semua-semua. Itulah, ya Allah, tak sangka. You waktu you bercakap tadi tahu, I perhati betul-betul budak ni. Ada persamaan ni. Tak, waktu dia bercakap tu, ya betul lah dia, tapi I tak berani dah tu, that's why I refer balik nama. Kan I kata dengan you, dia ni macam kawan Allah. Nama pula tukar kan, lain lah. Kita rebrand kan. Dan You rebrand. 2015. You ni, dua-dua ni macam stress I. Tak, lagi satu sebab kita sekarang di belakang tabir kan, kita tak ke depan. Kita mengkedepankan Hazma Ali Idrus, insyaAllah. Dah tu you sekarang ni, you tak comeback ke? Dah pujuk dah, dia tak nak. Kita fokus pada ada tawaran tu, tapi You tegur I tadi dekat luar, you pakai mask you, I macam tak esok lah yang takkanlah dia ni datang ke artis, dia kan era radio swasta macam tak mungkin je lah. Tidak. Kita Sebenarnya tadi dah I nak tanya dengan Kak Opi waktu dia bagi siapa nak datang malam ni. Dah tu I Google tak, nama Tias. Bukan. Lepas tu I macam senyap je. Apabila you bercakap, memang Apa yang dia suara tu macam pernah aku dengar sebab kita DJ ni kita akan ingat suara manusia yelah. ni. DJ Sonic dia ada dia punya orang kata dia punya trademark sendiri. Gila I tadi. Kita memang tahu dah. Hai Sonic. Dia kan excited kan. Hai. Dia masuk. Kita nak busy ni nak dekat WhatsApp ni. Ya, alhamdulillah dapat silaturahim hari ni. Alhamdulillah. Tak apa, lepas ni insyaAllah kita you jumpa menghilang, lagi. akhirnya you datang sebabkan aura tu. Kita tak menghilang, kita ada di belakang Ada, aura tu. belakang Kita aura. di belakang Hazma Idrus. So siapa yang nak lihat kita di depan, kena tengok Hazma Idrus. I rasa ya Allah dengan budak yang I berpati dengan dia punya mask kuning, semua kuning, dia punya peralatan semua kuning. macam dia tu. Okay, dia ni mesti Someone. I stress gila tadi. You tak rasa I macam sebab I mencari di mana you hilang tau. Ya ke? Cari ke? Ada juga orang cari kita kan? Cari sebab you antara mereka yang J ke, you di host, you sangat okey. Alah. Tak you, tiba-tiba waktu tu you terus hilang. You dengan image you macam tu. Tak ada. Kita bukan hilang sebenarnya. Ada. Waktu interview kedua tak ada. sempat di sini. Ada tu. Ada Bukan cerita. hilang ya sebenarnya. Ada cerita. Kita memang slow down sebab nak fokus pada dia. Fokus pada Hazma Idrus. Masih cantik lagi. Aduh. Kita kat belakang stage tu kita kena jaga image je. Sampai nanti kita closing. Okay. Okay guys, kita closing. Kita akan jumpa korang dekat next video. Jangan lupa untuk subscribe, like dan juga share video ni. Okay. So, terima kasih dekat DJ Sonic kerana beri peluang untuk Azman hari ni. InsyaAllah. Untuk perkenalkan lagu Aura. So, berharap kita akan dapat jumpa lagi lah, bekerjasama mungkin di cara yang lain. Event. Nanti event kita ada show ke, nanti kita akan panggil. Yes, mungkin kan. Tapi dalam Zoom lah kot. Online. InsyaAllah kita boleh fizikal nanti kita akan panggil lah. Sampai dah pergi ke kaunter artis, InsyaAllah Nasional FM akan bersama dengan kami lah. Malam ni yang video kami interview tadi ni, anda boleh tonton nanti ya. Semula dekat Facebook, dia akan kekal sampai mati. Ada misteri kat situ. Okay. So jangan lupa jangan lupa untuk subscribe, like dan juga share video ni. Kita akan jumpa di next video. Thanks.